Okey, hari ini kita masuk bahagian kedua bab ini iaitu 8.2 pembangunan dan perpaduan bangsa. So hari ini kita akan kaji 8.2.1 berkaitan dengan rukun negara. Okey, so kita telah berada di sini iaitu rukun negara. So kita telah masuk pembangunan sosial. Okey, ini dia rukun negara. Okey, mengapakah ada rukun negara? Mengapakah rukun negara diwujudkan? Okey, so rukun negara diwujudkan kesan daripada berlakunya peristiwa ini iaitu peristiwa 13 Mei 1969 iaitu rusuhan kaum. Okey, so peristiwa ini telah mengancam ketenteraman, keamanan dan keselamatan negara kita pada waktu itu. Okey, so dengan itu barulah terlintas nak bentuk rukun negara. Okay, so kita pergi soalan B. Terangkan peristiwa ataupun proses pembentukan rukun negara. Boleh ya? So dengan itu, pada waktu itu Mageran telah ditubuhkan. Okay, apa itu Mageran? Mageran adalah Majlis Gerakan Negara. Okay, telah ditubuhkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. So, Mageran telah mengambil alih pentadbiran negara pada waktu itu yang berjalan selama 21 bulan. Okay. So, peranannya adalah untuk melicingkan pentadbiran dan mengembalikan keamanan dan keharmonian kaum. Okay, so ini adalah peranan Mageran. Okey, so lantaran daripada itu, Mageran telah menubuhkan MPN. Apa itu MPN? MPN adalah Majlis Perundingan Negara. Okey, so Mageran menubuhkan MPN ini untuk membincang dan menilai isu perpaduan negara. Okey, so MPN menekankan pembentukan ideologi negara. Okay, so MPN telah menekankan perlunya bentuk ideologi negara yang dikenal sebagai rukun negara. Okay, so dengan itu rukun negara telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Okay, boleh? So itu adalah sepintas lalu berkaitan dengan peristiwa ataupun proses pembentukan rukun negara. Okay, boleh ya? Okey, kalau boleh, kita sambung. Okey, apakah tujuan ataupun matlamat rukun negara diperkenalkan? Di sini ada 5. Okey, 1. Untuk mengukuhkan perpaduan. Okey, untuk mengukuhkan perpaduan dan seterusnya memelihara corak hidup yang demokratik. Okey, kalau memelihara corak hidup yang demokratik, boleh menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang berbagai. Okey, kalau macam ini boleh cipta sebuah masyarakat yang adil dan seterusnya membina masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Okey, so ini berkaitan dengan matlamat ataupun tujuan rukun negara. Okey. So, 5 prinsip rukun negara ini memang murid-murid sudah sangat familiar, iaitu rukun pertama, percaya kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, ini memang murid-murid saya tahu. Okey, apakah maksud setiap rukun ini? Adakah murid-murid tahu? Okey, so untuk ini kita kaji seterusnya. Okey, prinsip yang pertama, percaya kepada Tuhan. Okay, so mengapa percaya kepada Tuhan adalah prinsip rukun negara yang pertama? Okay, sebab agama merupakan pegangan utama rakyat Malaysia dan rakyat yang beragama mudah diurus untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Okay, dan agama Islam ialah agama rasmi, agama lain bebas diamalkan. Okay, kalau ikut perlembagaan Malaysia. Okay, boleh ya? Ini adalah rukun yang pertama. Okay, second. Kesetiaan kepada raja dan negara yang menuntut rakyat Malaysia supaya memberi kesetiaan kepada raja dan negara. Yang menjadi ketua negara adalah Agong, ketua negeri adalah Raja Melayu. Okay. Dan raja ini sebagai simbol penyatuan rakyat dan pelindung hak istimewa peribumi. Okay, ini ubah sikit. Dan penderhaka kepada raja bermaksud penderhaka kepada negara.
Okey, boleh ya? Okey, kalau boleh kita tengok prinsip yang nombor 3. Keluhuran perlembagaan, apakah maksudnya? So, perlembagaan merupakan undang-undang utama sesebuah negara dan dianggap luhur, unggul dan suci. Dan keluhuran perlembagaan menuntut rakyat menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankannya. Okey, so ini adalah keluhuran perlembagaan. Okey, seterusnya. Prinsip yang keempat, kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut rakyat Malaysia menghormati undang-undang dengan tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang. Okey, dan tanggungjawab rakyat perlu memastikan undang-undang negara ini sentiasa didaulatkan dan tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Okey. Semua rakyat dapat hidup dengan aman damai apabila kedaulatan undang-undang dipelihara. Okey, boleh ya? Okey, kalau boleh kita pergi the last, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Okey, prinsip ini menuntut rakyat Malaysia bersopan dan bertata susila. Kesopanan dan kesusilaan ini merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan kepribadian seseorang individu. Okay. Dan kesopanan dan kesusilaan dapat menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni, penyayang dan saling menghormati. Okey, so itu adalah secara keseluruhan 5 prinsip yang murid-murid belajar. Okey. So hari ini murid-murid belajar the first tentang bahagian kedua iaitu rukun negara. Okey, iaitu mengapa ia dibentuk, apakah tujuannya and maksudnya. Okey, so boleh ya? Okey, kalau boleh kita jumpa lagi sesi yang seterusnya.